Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis Awani. Apabila kita bercerita tentang industri kandungan dan juga infrastruktur komunikasi, kita sering mengeluh apabila line telefon kita tak dapat angka telefon line yang bagus. Kita sedang melayari aplikasi YouTube misalnya, tetapi ada buffering kat situ dan sebagainya. Tetapi apabila kita bercerita tentang hal ini, ia lebih besar dari itu. Ia melibatkan industri televisyen, di mana anda lihat saya berada pada ketika ini, industri kandungan tentang animasi, industri kandungan berbentuk filem dan sebagainya. Ini antara tumpuan negara. Ia memberi impak ataupun pulangan yang mungkin lebih besar daripada sektor-sektor tradisional kita seperti sektor industri services ataupun oil and gas dan juga komunikasi seperti elektronik dan sebagainya. Dan kita menuju ke arah yang betul sejak kita menjadikan sebahagian daripada bidang ekonomi utama negara ataupun NKA dalam industri kandungan dan juga infrastruktur komunikasi ataupun CCI. Jadi untuk bercerita tentang ini, orang yang paling tepatlah untuk kita mendapatkan pandangan beliau adalah pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia, iaitu Datuk Muhammad Syaril Muhammad Tarmizi. Selamat datang Datuk ke analisis Awani dari Awani. Okey, apabila kita cerita tentang itu antara keluhan untuk kita intro lah. Saya rasa dah lebih-lebih lagi kita selepas hari raya ni semua balik ke kampung. Kebanyakan kampung-kampung ni masih tak dapat 3G line yang bagus. Semua orang bandar ni semua ada smartphone, ada tablet, ada iPad, ada orang kata Android dan sebagainya. Tetapi masih ada kadang-kadang bukan kawasan kampung pun sangat, pinggir bandar ataupun dalam bandar pun ada blind spot. Apa cerita ni semua ni? Terima kasih Nazri. Tadi seperti yang saya sebut pada awal, isu untuk meningkatkan liputan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan adalah sesuatu yang senantiasa perlu dilakukan berterusan. Kalau kita kadang-kadang mungkin dalam keadaan kita hari ini dalam kesenangan yang ada, kita lupa. Kalau kita cuba imbas kembali 10 tahun dulu, tak jauh pun, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun sebelum iPad, sebelum Facebook, sebelum Twitter. Bila kita tidak ada line di suatu kawasan atau katakan tidak dapat buat panggilan kerana kita di luar jangkauan atau di luar liputan, pandai pula masyarakat mengatakan saya telefon balik sekarang kawasan ini tidak ada liputan. Tapi dalam masa yang singkat, begitu singkat dalam 10 tahun, kita dah mungkin lupa dan dah biasa dengan teknologi yang sedia ada dan terus tidak dapat meninggalkan perkara ni. Jadi walaupun sesaat benda tu berhenti atau tidak berfungsi, terus menjadi isu. Tapi saya juga ingin tambah di sini bahawa kalau kita tengok apa yang telah dilakukan, liputan telah meningkat. Sebenarnya 3G sekarang dalam keadaan 85% capaian di seluruh negara. Dalam bajet tahun 2013 yang lepas, Yang Berhormat Perdana Menteri ada juga mengumumkan bajet tambahan sebanyak hampir 6 bilion untuk meningkatkan lagi capaian dan liputan. Ini melibatkan pembinaan 1000 menara komunikasi di seluruh negara, terutama kawasan luar bandar, dan juga peningkatan jalur lebar talian tetap daripada 4 megabit hingga 10 megabit. Dan dalam kawasan bandar besar, daripada 20 megabit sekarang ke 50 dan hingga ke 100. Tapi ini memerlukan pelaburan besar dan sedikit masa. InsyaAllah target dalam masa 3 tahun. Tak jauh lagi. Okey, itu dalam masa yang sama, pengguna kerana mereka membayar bil setiap bulan, ada package-package data dan sebagainya, mereka berhak juga komplain ataupun merujuk kepada HMC. Betul. Yang sepatutnya, yang pertama sekali, mereka seharusnya merujuk kepada operator. Pengendali perkhidmatan atau pengendali perkhidmatan mereka. Kerana perhubungan yang antara diorang secara kontrak. Sekiranya mereka tu tidak puas hati, dan kita ada apa yang dipanggil forum pengguna komunikasi dan multimedia, mereka boleh membuat aduan di situ dan sekiranya penyelesaian di situ juga tidak selesai, baru sampai ke pihak kami. Dan itu memang terbuka sepanjang masa. Memang terbuka sepanjang masa. Jangan generalize lah komplain tu, maksudnya spesifik. Maksudnya sebaiknya apabila pembekal perkhidmatan kesemuanya memang inginkan supaya pelanggan tu mendapat yang terbaik. Tapi ada kalanya mungkin melalui kesilapan ke atau apa yang tak disengajakan, perkara yang tak diingini berlaku. Tapi dengan memberikan komplain yang spesifik,
mudah lagilah untuk mereka tu mengambil tindakan yang cepat. Okey, kita masuk kepada topik kita pada malam ini tentang industri kandungan dan juga infrastruktur komunikasi. MCMC sebagai kata pun operate ataupun regulatory yang memantau semua projek-projek NKA CCI ini, dan kita tahu ini sebagai satu role yang begitu penting untuk memastikan industri kandungan kita berada dalam landasan yang tepat, dan kita mencapai satu kata pun keputusan ataupun capaian yang begitu memberansangkan sejak kita memulakan ini. Mungkin untuk awalnya Datuk Syaril melihat industri kandungan ini, adakah kita perlu memacu lebih laju ataupun bagaimana? Sebenarnya mungkin saya untuk makluman juga, saya di sini sebagai pengurusi jawatankuasa operasi CCI. Kebetulan saya pengurusi Suruhanjaya Komunikasi. Dan mandat tu telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Tan Sri Rais, mantan Menteri dulu, dan diteruskan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Sabri sekarang ni. Dan tugas saya ni dilaksanakan bersama dengan pihak pemandu Dr. Fadullah Malik. Bersama-sama kami di peringkat jawatankuasa operasi menjalankan kerja bersama-sama dengan rakan-rakan industri, rakan-rakan di kerajaan secara sekumpulan. Kumpulan CCI ini diterajui di peringkat menteri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syabri sebagai Menteri Komunikasi Multimedia, dan juga Datuk Seri Idris Jallah pemandu, John Pemandu. So dalam kumpulan ni, CCI ini merangkumi satu kumpulan yang agak besar. Dari segi infrastruktur sampailah ke kandungan, ke aplikasi, termasuk isu-isu penaiktarafan dari segi infra. Bukan saja infra, human skill set. Jadi kita lihat dari apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris end to end the value chain, termasuk katakan keperluan pembelajaran, upskilling, dan juga latihan sebenarnya perlu dalam industri ini. Kerana sektor ini pada tahun 2009 menyumbang lebih kurang 22 bilion ringgit kepada gross national income GNI, pendapatan khazanah negara. Ini daripada telekomunikasi, penyiaran, TV, radio, pos dan kurier. Dijangka insya-Allah unjuran yang kita telah buat ialah daripada tahun 2009 ni, harapan kami bila sampai tahun 2020 peningkatan ni akan naik daripada 22 bilion pada 2009 ke 57 bilion insya-Allah pada tahun 2020. Okey, Datuk, kita perlu lihat yang pertama, kita nak cerita juga pencapaian kita. Kita mulakan perkara yang baik dahululah. Banyak sekali kejayaan yang sudah dicapai apabila kita bercerita tentang CCI ini. Antara kalau filem-filem yang box office yang kita boleh ungkapkan, The Journey, The Way of the World, dan juga Goliath misalnya, banyak mendapat orang kata pun penyerapan bukan hanya box office di dalam negara tetapi juga penyerapan di dalam di luar negara. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Your journey to greatness begins with a single step. The search for that perfect insight. A formula for that killer strategy. The defeat of the monstrous budget. The demand of consumers. As you rise to the digital age, survive and receive a reward worth its weight in gold. Submit now and begin your journey to greatness. Serangan udara rejim Zionis itu turut menyebabkan lebih 150 orang cedera. Jika dapat lihat bahagian struktur terowong sepanjang 35 meter itu runtuh. Suasana hibah menyelubungi apabila Azizul Rahim Mauluddin akhirnya disatukan semula dengan anak-anak juga keluarga. Nak beli rumah hari ini tidak mampu kerana harga rumah terlalu mahal. Pastinya kami akan bawakan kepada anda berbagai berita dalam dan luar negara. Buletin Awani 12.30 hari di Astro Awani. Awak pergi uruskan yang pasal pemain bola yang nak pergi Thailand tu. Tanda kalau tak pandai cakap payah juga. Kan kejap lagi bini aku datang ambil aku. Jangan terlepas cakap. Kalau tahu, boleh cuba. Ke situ salah. Saya suka Thailand. Mempuk Thailand. Awak beli baju kek lapis kat mana ni? Gadis-gadis sana cantik-cantik belaka. UTI, kumpul kai, pukul lepuk kayu. Seeing it for the first time was like
It was like Christmas morning. It was beautiful. All the emotions, the passion. I'm with her all the way. This is the one. Best times I had with her, rollicking around. She fulfills all the roles. The relationship went on. I realized that it was for the long haul. When your decision is based on passion, doesn't matter, man, the price. It's all about love. Kembali dalam kita membicarakan CCI, tetapi sebelum saya mengajukan soalan kepada Datuk Muhammad Syahril, kerana kita tahu industri ini memberi pulangan yang begitu besar kepada negara, industri filem, industri animasi, industri kandungan televisyen dan sebagainya. Apabila kita bercakap tentang infrastruktur, pastinya capaian broadband, internet dan sebagainya, ia banyak membantu bagaimana masyarakat hari ini mempunyai gadget ataupun aplikasi di dalam talian dan mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan mudah, dan itu juga antara fungsi yang diberikan kepada SKMM. Jadi apa yang berlaku, kita nak tahu apa yang diceritakan oleh orang ramai di dalam media sosial kita. Mungkin Norsia ada butirannya? Cakap mengenai syarikat ni ya, kalau dulu ya sistem ekonomi hanya berasaskan pertanian, kemudian beralih kepada barang, dan kini pula ekonomi berasaskan pengetahuan ataupun turut dikenali sebagai K-ekonomi. Dan Malaysia menunjukkan komitmen dalam menyahut pembangunan negara dengan penubuhan syarikat berasaskan K-ekonomi ini. Dan salah satu syarikat yang menyahut cabaran K-ekonomi ini adalah syarikat MT Solution Sdn Bhd. Syarikat MT Solution Sdn Bhd mengkhususkan penyelesaian prosiding maklumat dan pengurusan pengetahuan berkaitan teknologi maklumat ataupun IT. Apakah servis yang disediakan syarikat ini? Dengan membantu pelanggan berkenaan pembangunan perisian, produk R&D, sistem integrasi, latihan dan perundingan. Contoh produk yang dihasilkan syarikat ini adalah seperti kursus-kursus pembangunan aplikasi, latihan e-learning, latihan aplikasi mobile, latihan wireless network security dan sebagainya. Baik, sebenarnya banyak lagi syarikat yang berlandaskan K-ekonomi ini, antaranya ialah Mimos dan banyak lagi. Haji. Ya, terima kasih Norsia. Banyak sekali syarikat-syarikat sebegini, dan kita sudah memaparkan dalam kandungan kita di Astro Awani melalui program-program yang kita siarkan. Mungkin Datuk Muhammad Syahril, dengan pencapaian kita setakat ini, sejak dilancarkan CCI, dan kita tahu ada pencapaian yang begitu memberangsangkan, tetapi adakah ekosistem kita ini sudah cukup untuk memacu lebih laju lagi? Terima kasih. Secara ringkasnya belum lagi. Ya. Kita baru dalam bahasa Inggeris, we are at the cusp of the next wave. Ya. Sekarang ni dari segi prasarana kita telah capai lebih daripada 67% penembusan jalur lebar. Jadi itu adalah satu yang dianggap serata dunia agak tempoh yang tinggi. Sesuai, tinggi dan sesuai, di mana fokus perlu diberikan kepada kandungan. Tapi dalam menitik beratkan isu kandungan ataupun seperti yang tadi itu, animasi, aplikasi dan sebagainya, timbul juga satu isu yang lain, iaitu isu dari segi meningkatkan pengetahuan tenaga kerja, apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris upskilling. Jadi dalam CCI, di peringkat kami di CCI dengan rakan-rakan kami daripada MDEC, daripada FINAS, daripada MIMOS, daripada Mampu, termasuk pihak kerajaan, dan juga Skills Malaysia, kita juga menumpukan peningkatan dari segi upskilling. Kalau kita tengok zaman dahulu, negara apabila masuk ke daripada ekonomi pertanian kepada perindustrian, ada dibuat unjuran berapa ribu engineer kita perlukan pada sekian-sekian tahun, berapa ribu profesional dan berapa ribu doktor dan sebagainya. Sekarang ini dengan benda-benda yang baru yang akan timbul, apa yang dipanggil Internet of Things, apa yang dipanggil wearable internet dan sebagainya, kita memerlukan data-data, scientist data, penganalisis data, dan juga ada dikatakan oleh setengah-setengah pakar, kita memerlukan mereka-mereka untuk dilatih untuk pekerjaan yang kita belum tahu lagi apa yang akan ada dalam masa 5 atau 10 tahun daripada sekarang. Tapi apa yang kita nampak,
keperluan asas ada. Dari segi kita sudah mula membinanya dengan multimedia super corridor yang kita dah ada selama ini. Itu menjadi titik tolak dan asas yang amat kukuh. Tetapi dunia begitu cepat berubah. Bukan Malaysia saja menemukan bidang ini. Jiran kita di bawah sana, ASEAN misalnya, kalau kita lihat di atas sana, Korea sudah lama, Taiwan memang sudah lama, tetapi inilah kita nak memelihara talent-talent kita, dan ekosistem pastinya crucial. Betul, ekosistem adalah crucial, tapi apa yang mungkin kita perlu juga ingat dan jangan lupa adalah negara-negara lain tidak akan tidur dan tidak akan berdiam diri dan melihat kita maju ke hadapan. Malahan mereka akan sentiasa bergerak ke hadapan. Kalau kita tengok, kita mulakan multimedia super corridor 15 tahun dulu ya. Sekarang ni macam-macam seperti yang Nazri sebut tadi. Tapi yang penting tu sekarang ini di tahap di mana dunia sudah apa dipanggil dalam bahasa Inggeris hyper connected. Kita perlu mencari perbezaan atau keunikan, apa yang dipanggil dalam bahasa konsultan unique selling proposition. Dan saya rasa di situ Malaysia sebagai ada advantage, masyarakat majmuk ada advantage. Kerana kalau kita lihat dari segi literasi kita, literasi kita amat tinggi sebagai satu negara membangun. Kita punya kemahiran dari segi elektronik dan animasi juga agak tinggi. Kita ada beberapa filem dan juga macam Life of Pi baru-baru ni. Kebanyakan kerja itu dilakukan di Malaysia. Orang tak tahu tu. Orang tak tahu. Dan ada yang War of the Worlds, Goliath dan sebagainya yang menangi awards di Hollywood. Yang satu lagi Ribbit di Niagara Integrated Film Festival. Ini adalah hasil-hasil orang kita, orang Malaysia. Tapi mungkin masyarakat umum tidak tahu lagi, tapi kita sudah mula memasuki pasaran antarabangsa dengan idea-idea kita yang tersendiri. Kerana apa dunia, saya rasa lah pada pendapat saya, apa dunia cari adalah sesuatu yang unik. Kerana kalau dia mahu sesuatu yang datangnya seperti program dari Bollywood, dia tahu dia akan pergi ke Bollywood. Dia mahu sesuatu yang lebih kepada western genre, dia boleh pergi ke Hollywood atau ke UK dan sebagainya. Tapi keunikan yang kita boleh bawa adalah sesuatu yang khususnya dari kita. Okey, bagaimana kita unlocking our potential ini? Kerana itu penting. Kita perlukan mungkin satu orang kata pun nukleus kita yang penting, seperti kita sudah mewujudkan koridor di selatan iaitu Pinewood Studios misalnya. Mungkin ini sebagai satu platform yang terbesar untuk kita melonjakkan konten kita. Begitu juga bagaimana kita merapatkan jurang ini. Kita tidak mahu hanya menumpukan di Lembah Kelang ataupun di selatan di Skandar Malaysia, tetapi rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak, di pendalaman Kelantan, Terengganu dan juga Pahang mampu juga bersaing ataupun melihat segala ini dengan kemampuan capaian jalur lebar yang mungkin ini sedang dilakukan oleh negara kita. Kita lihat dahulu. Pesawat MH17 ditembak jatuh di ruang udara Ukraine. We insist that the perpetrators must swiftly be brought to justice. Masuki kawasan NAS yang masih lagi tidak stabil dengan pergolakan dan peperangan, ia akan menjejaskan siasatan juga keselamatan. Israel's bank of targets is focusing on the civilians and on the citizens. The situation here is unbearable. What is your appeal to the rest of the world right now? Pasukan keselamatan kita jangan rendah-rendahkan. Kita buka lembaran baru. Ini mana punya gangster lu serang? Tapi pakcik, dia ni dah kena guna-guna dengan sejuhan tu. Bini kau tu bukan manusia. Apa masalah lu? Macam ni lah. You, motor dia hilang you. Salam Aidilfitri daripada kami di Astro Prima. Kita kosong-kosong ya. What's out there? Let's just say they built defense for a reason. Everyone's afraid. But not you. If you don't conform, your mind works in a million different ways. They call it divergent. They're scared of you. You don't fit into a category. They can't control you. It won't be safe until they're removed. And as soon as all the others find out, they're going to kill me. We have to be ready for anything. Divergent. Untuk menempah saluran 481.
Serangan udara rejim Zionis itu turut menyebabkan lebih 150 orang cedera. Jika dapat lihat bahagian struktur terowong sepanjang 35 meter itu runtuh. Suasana hibah menyelubungi apabila Azizul Rahim Auluddin akhirnya disatukan semula dengan anak-anak juga keluarga. Nak beli rumah hari ini tidak mampu kerana harga rumah terlalu mahal. Pastinya kami akan bawakan kepada anda pelbagai berita dalam dan luar negara. Buletin Awani 12 tengah hari di Astro Awani. Apabila kita bercerita tentang industri kandungan, menggunakan infrastruktur komunikasi dan sebagainya, begitu banyak kelebihan kalau kita benar-benar fokus, benar-benar memberikan tumpuan dan melihat keunikan seperti mana Datuk Syahril katakan tadi. Datuk, itu cabarannya untuk menjadikan kita sebagai satu pemain yang benar-benar hyper aktif dalam bidang komunikasi dan juga infrastruktur komunikasi, dan adanya Pinewood Studio. Mungkin itu sebagai ataupun catalyst. Yes, pencetus. Ya. Yeah. Pinewood Studios di Iskandar, Malaysia, di Johor adalah antara program di bawah CCI oleh kerajaan yang antaranya sebagai pencetus kepada industri kandungan. Dari situ, satu studio, pelaburan yang telah dibuat dalam satu studio tu, kita telah dapat banyak apa yang panggil spin-off. Ya. Sebagai contoh, sesuatu yang biasa yang kita tahulah, orang yang mendali kamera, mendali audio, itu yang biasa. Apa yang kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak sedar adalah mereka yang membuat set. Propsman. Set designer. Jadi seseorang yang dulu sebelum ni cuma menjadi tukang kayu biasa. Itu biasalah kita panggil propsman tu. Tukang kayu biasa. Tapi kali ini terpaksa sekarang mencari jalan untuk membina props yang lebih rumit, yang lebih unik. Jadi upskilling itu berlaku secara spontan begitu. Dan services yang lain sebagai contoh minuman, makanan, stage management, set management, macam-macam. Jadi dengan ada nukleus seperti Iskandar Malaysia dan Pinewood Studios di Iskandar, itu telah menjana beberapa industri kecil-kecilan, spillover, services dan sebagainya. Itu satu contoh. Kita ada macam-macam lain lagi yang di koridor-koridor yang lain yang telah juga ditubuhkan oleh kerajaan. Bukan semuanya di bawah CCI, tapi kami di CCI membantu menjadi pengasas dari segi infrastruktur komunikasi dan aplikasi kandungan. So sebagai contoh, jika rakan-rakan di koridor utara yang lebih kepada electrical dan elektronik memerlukan penyambungan jalur lebar yang lebih baik dan mungkin memerlukan aplikasi yang khusus untuk syarikat-syarikat yang ada di sana, mungkin ada yang dalam CCI ini yang dapat membantu mereka di sana, atau syarikat-syarikat MSC atau syarikat-syarikat IT yang ada. Akhirnya Datuk, kita juga ingin melihat ini semuanya akhirnya memberi manfaat kepada warga, dan serendah mana pun, sejauh mana pun mereka berada dengan kataupun CCI ini, mereka mendapat sesuatu. Kalau mereka tinggal di Bario, kalau mereka tinggal di Lahad Datu, kalau mereka pengusaha ikan dalam sangka di Sempurna ataupun di Tawau misalnya, mereka boleh pasarkan ikan mereka walaupun daripada mula benih dimasukkan dalam sangka tetapi sudah di booking ataupun ditempah oleh pengusaha restoran 5 star di Hong Kong ataupun di Taiwan. Itu betul. Kita ada beberapa kes di mana kalau tak silap saya, ikan yang di Sarawak tu apa panggilnya, yang dia ikan masin tu. Bukan ikan masin. Dia yang begitu mahal ikannya tu, setiap kilo tu, sampai ada warga daripada Hong Kong datang dengan jet sendirian untuk datang makan di sini. Pokoknya di sini kita di Malaysia ni punya pelbagai keunikan. Di setiap negeri, setiap pelosok Malaysia, kalau di Lahad Datu ada keunikannya, di Bario ada keunikannya, kita perlu cuba mencungkil keunikan ini dan cari yang mana yang boleh dipasarkan ke dunia yang luas, bukan saja di seluruh Malaysia, tapi di luar Malaysia. Contoh Puan Kabila Hassan beberapa tahun dulu daripada kawasan Kunak di Sabah, di mana beliau sebelum itu menghasilkan industri rumpai laut ya. Dan cuma dapat beberapa ratus ringgit saja menjual di sekeliling kawasan tersebut. Tapi apabila telah dibantu dan dibawa masuk online, beliau telah mendapat pasaran di Korea, di Jepun, dan
pendapatan beliau pada waktu itu yang lebih kurang RM100-400 sebulan telah meningkat sampai RM20,000 sebulan. Sekarang wallahualam berapa? Jadi itu satu contoh apa yang kita panggil industri tradisional, tapi telah di-E-kan atau di enable, electronically enable, melalui jalur lebar. Usahanya adalah 99.9% Puan Kabilah. Mereka sendiri atau inisiatif mereka sendiri. Kita cuma bantu dari segi meningkatkan dan mencari jalan melalui media sosial, melalui Facebook. Ada yang menjual biskut semprit melalui Facebook. Itu dah biasa dah. Gaya tu memang kita beli melalui online. Betul. Tapi pernah tak kita kira balik berapa nilainya? Betul. Sebab kalau ini kita gabung-gabung ni pengusaha-pengusaha kecil ni, ini semua meningkatkan kepada pendapatan kasar negara. Betul. Kalau kata Yang Amat Perdana Menteri bercakap tentang high income nation, yang mana kita nak naikkan kita punya pendapatan daripada $9,000 sekeseluruhannya ke $15,000 untuk menjadi negara maju. Inilah antara cara-caranya. Kita tidak perlu, bukan semua boleh menjadi Mark Zuckerberg. Itu bukan semua boleh jadi mendiang Steve Jobs. Tetapi kenapa kita perlu ke situ? Yang ada mungkin kita ada dalam setahun, 2, 3, 10 tahun daripada sekarang, mungkin insya-Allah ada kita punya pengusaha IT sendiri. Tapi buat sementara ini, apa yang ada, kita perlu gunakan tenaga kerja yang kita ada sekarang, kekuatan yang kita ada sekarang, dan kita perlu cari jalan gunakan ICT dan prasarana yang ada sekarang ni untuk meningkatkan, supaya kita dapat melonjak naik dan meningkatkan pendapatan. Nyata sekali dengan contoh-contoh yang kami ada sekarang ni melalui program-program Pusat Internet Satu Malaysia, Jangkauan Satu Malaysia, Kampung Tampawai Satu Malaysia, kita dapati banyak upskilling juga telah berlaku. Okey, tetapi industri ini ataupun ekosistem ini dia begitu cepat berubah, dan bagaimana kita dinamik ataupun menyahut cabaran perubahan ini, dan pastinya ini juga sedang dilihat oleh pihak CCI dan SKMM untuk memboleh ubah mana-mana ruang-ruang sejak kita melancarkan CCI, dan pastinya memberi manfaat terus kepada pengguna dan juga rakyat di negara kita. Terima kasih kepada Datuk. Maksud tidak mengizinkan Datuk kena datang sekali lagi nampaknya. Datuk Muhammad Syahril Muhammad Tarmizi, Pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia. Dan jika ada sebarang pandangan anda tentang topik yang kita bincangkan pada malam ini begitu menarik, hantar ke platform media sosial yang kami sediakan, dan jangan lupa buat turun aplikasi astroawani.com melalui Apple Store dan juga Google Play. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.